Okey. Okey, selamat pagi semua. Diharap semua berada dalam keadaan yang sehat dan masih bersemangat. Selamat pagi Cikgu Dunstan. Okey. Dan semua yang hadir sinilah. Okey. Ada berapa orang ni? Lebih kurang 25 orang ataupun 24 orang. Okey, hari ini hari yang kedua. Okey, maksudnya kedua kali kita bersemuka selepas kita adakan pada DP pada waktu itu sebelum ini, dan juga cikgu telah pun menyediakan video siri pertama tentang pelaksanaan kerja khusus yang saya sudah post dengan kamu, tetapi cikgu katakan masa itu ada perubahan, saya akan inform dengan kamu. Jadi memang pun ada perubahan sedikit tentang pelaksanaan kerja khusus pendidikan seni visual pada tahun ini. Okey, untuk admit dulu. Okey, untuk soalan 2, okey, saya rasa semua pun ambil soalan 2 kecuali si Jessica lah ambil soalan 1. Jadi saya hanya berfokus pada hari ini untuk menerangkan bagaimana membuat kerja khusus soalan 2, iaitu reka grafik pembungkusan makanan tradisional dari awal sampai akhir. Okey. Baik, sebelum itu saya akan tunjukkan dulu ini. Okey, sekejap ya. Okey, dah nampak? Girls? Okey, nampakkah? Nampak. Okey, ini jadual kerja. Boleh jelas Okey, jadual kerja untuk pentaksiran berasaskan sekolah lah. Okey. Kerja khusus pada bulan Jun, sebenarnya kita sudah terima soalan ni Jun lah, melalui website lembaga peperiksaan. Okey, ini saya tidak terangkan dulu ini. Kita pergi, kita tengok di mana September. Nah ni, September pemantauan bermula, pelaksanaan kerja khusus dan penyelarasan skor. Ini dari ketua pentaksir kawasan lah. Okey, September, ingat tu. Lepas tu November mesyuarat penyelarasan. Okey, guru-guru di KK, di PDKK akan bermesyuarat. Okey, skor bahan evidence semua tu. Lepas tu 30 November pelaksanaan KSP di sekolah dijangka tamat. 30 November tamat ni, dijangka tamat, dan mulalah mengantar kepada guru di sekolah. Maksudnya pelaksanaan ini harus siap sebelum Disember, sebab Disember 1 hingga 31 Disember itu penyerahan markah untuk pada setiausaha peperiksaan untuk DKIN. Baik, di sinilah juga pentaksir-pentaksir dari kawasan sekolah lain akan datang ke sekolah, okey, untuk mentaksir hasil kerja kamu. Dan ini pelaporan, ini bagian KK lah, saya tidak jelaskan. Okey, seterusnya kita tengok ni slide 2. Okey, kriteria permarkaan untuk soalan 2 ni kotak pembungkusan makanan tradisional. Dia ada 5 kriteria permarkaan. Okey, yang satu pewujudan idea 10 markah. Nah, ini pasti kamu boleh dapat 10 markah. Ini soalan di bahagian ini senang, tidak susah sini. Okey, jangan lepaskan peluang, mesti dapat 10 markah. Pengolahan idea. Di sini pengolahan idea ada banyak markahnya, 35. Okey, penorkaan idea 25. Penghasilan produk 25, dan nilai apresiasi, nilai dan apresiasi. Ini pun kalau kamu buat kerja sampai siap, sudah pasti kamu dapat 5 markah lah. Okey, maksudnya nilai disiplin itu ada di sana, nampak. Okey, hari ini saya tunjukkan kotak. Okey,
Inilah tugas kotak. Soalan 2. Oke. Kita tengok apa soalannya. Apa yang diminta? Kita paham betul-betul di sini ya. Sebuah syarikat makanan tradisional ingin membuat rekaan grafik terbaharu pada kotak pembungkusan makanan sedia ada. Ingat tuh, sedia ada. Oke. Bagi pasaran antarabangsa. Nah, pasaran antarabangsa. Ini key point, ini perlu diingat. Kaji dan hasilkan satu rekaan grafik untuk kotak. Oke, rekaan grafik untuk kotak pembungkusan tersebut supaya kelihatan eksklusif dan menarik. Nah, ini yang kamu di sini mau upgrade itu kotak supaya dia eksklusif dan juga menarik. Nah, ini contoh kotak lah. Oke, ukuran size kotak 30, bahannya bebas dan bersesuaian. Oke, bebas lah. Semada kamu guna apa bahan, yang penting boleh dijadikan kotak. Ukurannya 30 kali 30 kali 15. Oke, dia tidak semestinya segi 4 ini. Yang penting ukuran ini ada di sini. Macam ini kan. Kalau di sini 30, di sini 30, yang ini 15, yang begini 15. Pun boleh jadi dalam bentuk 3 segi. Oke. Baik, tema berdasarkan kajian. Oke, kajiannya makanan tradisional lah. Teknik bebas dan bersesuaian. Oke. Nah, teknik ini pun kamu kena jelaskan nanti di peringkat bagian proses kajian warna. Kamu akan tunjukkan teknik dia nanti. Oke, seterusnya. Nah, ini item tugasan lah. Oke. Saya akan serahkan nanti kepada kamu benda-benda ini supaya kamu tahu sebagai guidelines kamu. Oke, saya tidak akan jelaskan untuk menjimatkan masalah. Oke. Start pula. Ini aspek penilaian. Oke, ini aspek penilaian tadi yang 10 markah ya. Ini 10 markah, ada 3 aspek dia. Isu permasalahan, sumber ilham, kajian maklumat. Jadi ini saya akan terang satu persatu nanti. Oke. Seterusnya yang 35 markah lukisan realistik. Oke, ini isi kandungannya. Olahan perkembangan idea, reka letak komposisi. Ini bagaimana cara kamu meletak dia punya seni grafik. Oke. Dan penorkaan idea 25 markah, media dan bahan dan teknik. Media atau bahan dan teknik. Di sinilah catatan kamu akan menerangkan apa teknik dan apa media kamu pakai. Oke. Ini penorkaan idea di peringkat kajian warna ini. Kajian teknik dan bahan. Oke. Kajian warna. Jadi di sini boleh juga ditunjuk melalui catatan dan juga gambar ataupun lukisan yang kamu buat. Oke, seterusnya penghasilan produk. Proses penghasilan produk, lukis atau gambar foto, proses dan teknik penghasilan produk. Oke. Foto calon mesti ada dalam proses penghasilan. Gambar berwarna dan catatan. Oke. Dan ini proses penghasilan ini kamu kena ambil gambar proses kamu membuat produk. Oke, berperingkat-peringkat dari peringkat pertama sampailah produk itu siap lengkap. Kamu kena ambil gambar dengan catatannya dan gambar itu berwarna. Oke, kalau apa ini? Mesti ada gambar lah, nampak kamu buat itu. Oke, dan hasil terakhir ilustrasi persembahan situasi sebenar dan hasil akhir produk yang telah siap. Oke, ilustrasi persembahan sebenar ini kamu kena lukis satu situasi bahwa kotak pembungkusan kamu itu sudah dipasarkan ataupun berada di rak di kedai. Nah, itu situasi sebenar. Paham? Nanti saya akan tunjuk contohnya lah. Oke. Dan habis sudah kan? Oke, habis sudah. Ini soalan 1, soalan 4. Oke. Baik, itu tentang
bagaimana proses pelaksanaannya. Kita akan tengok di sini dia punya, ya, ini dia punya proses awal. Saya terang satu persatu. Nampakkah? Soalan satu tadi. Nampak, Cikgu. Okey. Soalan satu ni. Ni peta minda permasalahan kajian. Ini yang di bagian ketiga yang nanti kalau saya akan terangkan sebagai kamu ini sebenarnya isi kandungan, kata soalan yang ada dalam folio kamu. So sekarang ini peta minda permasalahan kajian. Dan inilah peta minda soalan yang perlu kamu buat. Yang pertama tadi, isu dan permasalahan. Jadi kamu buat peta minda sini, peta buih kah, ini tulis pakai tangan saja. Tidak ada perlu ada tidak payah gambar kotak sini, tidak payah. Tapi kamu sudah tahu, kamu sudah pilih makanan tradisional yang kamu jadikan isu. Semada makanan tradisional dari masyarakat Cina, masyarakat Melayu ataupun masyarakat yang lain, tempatan yang lain kah? Okey, contohnya kalau masyarakat Cina di sini kan, okey, dia punya isu masalah apa makanan di sini, iaitu kuih bulan dia ambil. Okey, tengok dia punya siapa yang membuat pengedar syarikat ini, syarikat pengeluar produknya siapa? Masyarakat Cina. Okey, siapa? Okey, ataupun masyarakat siapa-siapa, siapa kamu pilih. Okey. Lepas tu apa produknya? Okey. Apa produknya? Tema makanannya tradisional yang dipilih apa? Kuih bulan contohnya. Okey. Baik, bagaimana produk penambahbaikannya? Bagaimana? Okey, perlu buat rekaan grafik terbaharu. Okey, produk pembungkusan makanan tradisional yang sedia ada. Okey. Di mana pasarannya antara bangsa? Perlu dipasarkan di antara bangsa. Contohnya kalau di luar negara lah. Okey. Dan kenapa lebih eksklusif? Dia mesti lebih eksklusif, lebih menarik. Okey. Penghasilan satu reka grafik kotak pembungkusan makanan tradisional supaya kelihatan lebih eksklusif dan menarik. Jadi kamu ambil satu isu makanan di sini, apa isu dia? Kamu bincang, mungkin kamu boleh kata di sini dia punya warna. Ini boleh ditambah lagi, tidak hanya bergantung pada ini. Kamu boleh tambah dengan warnanya macam mana? Warna pudar, kurang menarik. Seperti yang saya terangkan dari awal-awal tadi video yang lalu. Warna kurang menarik, kurang merangsangkan selera. Nampak warna saja tidak menggambarkan makanan yang dijual. Itu contohnya isu masalahnya dalam kotak tersebut. Okey. Masalah lain contohnya dia punya susunan grafik. Okey. Dia punya reka letak grafiknya ada menarik ke tidak? Mungkin reka grafiknya kurang menarik. Okey, latar belakang hiasan ilustrasi yang lain tidak menarik. Jadi kamu buat komen catatan di sini. Kamu boleh buat apa ini? Dah mau masuk. Okey, kamu boleh buat apa ini peta bercambah-cambah lah, peta tu. Okey, kamu boleh buat berhubung kait dengan satu. Okey, satu sama lain. Okey. Lepas tu logonya macam mana? Okey, ada sudah yang buat beberapa orang student antara sama saya memang sangat bagus, tapi mesti buat dalam peta minda begini. Okey? Boleh? Ingat toh? Senang kan? Faham kan ni? Paham, Cikgu. Okay. Buat dalam peta minda. Okey? Nanti mengikut kreativiti kamu lah bagaimana kamu buat susun. Jangan hanya tergantung pada apa-apa yang ada di sini ni. Mengikut isu tu, apa sebarang isu saja yang kamu boleh bangkitkan, boleh timbulkan pada kotak yang kamu pilih tu. Okey? Ingat ini soalan satu. Isu dan permasalahan. Okey. Kamu boleh buat dalam komputer juga. Okey, sebab calon dibenarkan menggunakan komputer 3 helai saja di peringkat permulaan. Jadi peringkat ini bolehlah guna komputer kalau mau lah. Okey.
Seterusnya kita pergi tentang sumber ilham. Nah, carilah beberapa kotak pembungkusan makanan tradisional, contohnya at least 4, sekurang-kurangnya 4 lah, ataupun lebih pun tidak apa. Jadi kamu buat catatan ini nasi lemaknya untuk pasaran. Buatlah lebih catatannya lebih lah nasi lemak. Buatlah catatan nasi lemak ini dari mana, masyarakat apa yang buat. Biasanya terkenal di masyarakat kaum Melayu kah, ataupun semua masyarakat sudah gemar sekarang. Okay. Sedikit-sedikitlah catatan. Ini dodol buat dari apa. Sorry. Ini kan. So, daripada sumber ilham ini, kamu pilih satu untuk ditambah baik. Macam tadi, kue bulan kan? Pilih ini. Kamu pilih ini, satu, untuk kajian maklumat kamu. Oke, contohnya, latar belakangnya macam mana? Kamu terangkan bagaimana latar belakangnya. Oke, perlu mempunyai grafik yang menarik kah? Oke, ilustrasi yang menarik, warna kah, lepas tu muka type-nya macam mana, logo serikat, dan ilustrasi pembungkusannya. Ini yang kamu kaji maklumatnya. Kamu perlu upgrade. Okey? Faham? Faham di sini? Faham. Yang ini Faham, sudah cikgu. sumber Cikgu ilham Nas. senang saja. Sumber Cikgu Nas, ilham saya mau kamu cari saya mau kotak tambah. saja. Ha? Cikgu Nas, saya mau tambah sikit. Ya. Yang itu yang pasal dia punya logo perniagaan tidak perlu ubah. Itu logo perniagaan dia mesti tetap dengan logo Ya. perniagaan dia ataupun syarikat itu. Yang penting sekarang ni yang perlu diubah adalah ilustrasi dia saja, yang elemen lain contohnya macam itu halal, dia punya apa ni yang tanda halal, tanda apa ni logo untuk GMP apa semua itulah. Itu organik Ya. apakah sekarang ni kan itu. Jadi yang logo perniagaan tu jangan diubah, sebab itu memang sebab kita hanya mau ubah DP ilustrasi saja, logo tetap sama juga, logo syarikat itu. Ya, memang pun logo syarikat itu tidak perlu diubah sebab logo itu memang sudah mewakili syarikat. Jadi kamu mesti hanya kamu ubah kedudukannya lah. Okey? Kedudukannya. Yang kamu buat perkembangan idea di sini, ini contohnya ilustrasi ini. Contoh ini apa? Daripada mooncake ini, kue bulan ini, dia ubah ilustrasinya dan ilustrasi sampingan, tambahan. Okey, lepas tu kedudukannya diubah. Dan nanti kamu akan tunjukkan bagaimana pewujudan ataupun perkembangan idea untuk membuat dia punya grafik ini. Nanti saya akan tunjukkan dia punya seterusnya lah. Okey, yang kedua tadi sudah jelaskan. Yang pertama pun sudah buat, sudah jelas. Isu dan permasalahan ini sudah okey kan? Okey, gunakan Pertamina di sini. Yang kedua, sumber ilham saya. Cari gambar saja, cari gambar kotak pembungkusan makanan tradisional lah. Jangan kotak makanan yang bukan tradisional lah. Ingat tuh, makanan tradisional. Ini dia dah khas, tidak boleh makanan-makanan yang bukan tradisional. Okey, lepas tu buat catatan. Okey, setiap kotak tu buat catatan dan pilih satu lah. Inilah dipilih satu. Nah, inilah kamu buat kajian maklumat lah. Okey, apa yang perlu kamu upgrade? Mau upgrade di sini. Okey. Okey, lepas tu sudah kamu pilih ini, kamu kena masuk sudah di bahagian 2 ni untuk elemen 2, lukisan atau catatan realistik. Kamu lukis balik tadi kotak yang kamu mau upgrade tu. Okey. Okey, ada orang masuk. Okey, lukis balik lukis balik tu kotak. Dalam video pertama cikgu terangkan itu kue, itu makanan yang dilukis realistik, bukan. Ini yang penambahbaikan lah. Okay? Bukan makanan yang dilukis, tapi itu kotak dengan grafiknya sekali. Ikut exactly seperti ini, lukis balik. Okay? Semada kamu guna pensel warna, tapi catatan. Berarti kamu gunakan lukisan atau catatan realistik. Boleh. Lukisan atau catatan realistik. Berarti kamu boleh gunakan pensel warna. Pensel pun boleh. Okay? Maksudnya hitam putih pun boleh. Ya, tapi
pelbagai jenis pensel lah, 2B, 4B, 6B, baru nampak cantik. Dan dan guna warna air, poster kah, watercolor kah, faham? Lukisan dan realistik ini, catatan realistik. Sudah? Ya, cikgu. Nah, kita pergi tengok bagaimana pula olahan perkembangan idea. Nah, inilah tadi daripada makanan tradisional yang dipilih, iaitu kuih bulan. Jadi dia hasilkan idea, perkembangan idea, lakaran ideanya. Dia hasilkan. Ini grafiknya hasil daripada perkembangan ideanya. Jadi pilih mana satu. Lakaran perkembangan idea seni grafik yang dipilih. Kuih bulan diolah menjadi motif yang lebih mudah dan ringkas. Motif yang menarik dan menyela akan dipilih. Jadi pilihlah ini yang dipilih. Faham? Faham, girls? Tidak susah nih. Kalau kamu pilih contohnya selain daripada kuih bulan, apalagi kuih tradisional. Mau tambahnya pasal dia punya olahan idea tu. Yang olahan idea tu maksud bukan yang itu, dia punya muka type pun kamu buat. Itu adalah merupakan salah satu olahan idea. Iaitu dia punya memang pun termasuk muka type. Ya, perlu di apa jadi dia punya olahan idea untuk ini huruf yang kamu guna untuk mau tulis bentukan dan apalah. Ya, itu saja. Ini dia punya grafik lah. Olahan idea, perkembangan, mesti tunjukkan perkembangan. Ini tidak boleh dilukis di kertas lepas tu ditampal di kertas lukisan. Tidak boleh. Tidak ada dibenarkan teknik tampalan. Kamu kena lukis di kertas lukisan. Faham? Jadi cikgu bukan setakat kotak je lah mau tukar. Dia punya kuih tradisional pun dia perlu tukar. Kuih tradisional kau pilihlah kuih kau. Maksudnya? Contoh macam ini kuih bulan dia perlu tukar juga. Dia perlu tukar. Ini grafik, ini hiasan di kotak nanti kamu taruh di kotak. Dia punya grafik bah. Ini yang kamu mau upgrade ini. Idenya dari kuih bulan kan? Idenya makanan tradisional. Contohnya kalau katakanlah makanan kuih itu ditunjukkan. Contohnya kamu ambil dodol, kuih dodol. Dari dodol lah kamu olah jadi dia punya grafik. Sumber idea kamu dari dodol lah, paham? Ini sumber idenya dari kuih bulan untuk dihasilkan grafik di kotak itu. Paham saja. Memang tidak, katakanlah kamu mau jual itu kuih bulan, tapi grafiknya nampak di sana macam kuih pisang. Mana ngam kan? Paham sudah kan? Ada soalan lain? Ada soalan? Kita boleh teruskan? Ini saya contoh buat untuk olahan perkembangan idea, lakaran perkembangan idea elemen seni grafik yang dipilih. Ini ilustrasi sampingan. Ini dia ambil daripada pokok ini, bunga ini dipilihnya. Lepas tu latar belakangnya dia guna catat variasi latar belakang lah. Kotak itu kalau tidak mau plain, dia ada warna latar belakang kotak, corak-coraknya. Ini dia punya motif Cina, motif ini diambil dari sini. Paham? Ini sebagai tambahan, ilustrasi tambahan, supaya nampak kotak itu tidaklah kosong. Paham kah? Paham, cikgu. Paham, Kalau paham, ini cara reka letak. Jadi kamu sudah pilih tadi kan? Ini contohnya, dia sudah pilih. Kamu buat begini saja, dia punya reka letak komposisi. Dia taruh di sinilah. Reka letak ada 4 kali reka, 4 reka letak yang berbeza kamu pilih. Ilustrasi utama, ini ilustrasi sampingan, muka type, logo dan sebagainya. Ini
Sama juga tapi berubah sudah kedudukan ilustrasinya. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, jangan tadi Cikgu Dancer cakap muka type pun kamu kena buat olahan lah. Tapi muka type itu dia punya tulisan, senang saja kamu buat olahan tu, kamu guna itu saja di komputer, font itu, style, kamu guna itu saja. Okey, tulisannya. Okey, ini yang kedua. Ini ketiga. 4 paling kurang, okey. Reka letaknya 4. Kamu kena tunjuk 4 jenis. Maksudnya 4 style lah. Ini reka letaknya begini. Okey. Tidak perlu buat di kotak yang 3D. Buat di sini saja. Nampak semua. Okey, yang keempat. Cadangan karya yang dipilih. Ini 4 lah, yang keempat. Jadi dia pilih satu. Pilih satu yang terbaik daripada 4 tadi. Ini. Nah, itulah kamu akan hasilkan kotak nanti. Ini macam ini kamu lipat-lipat balik, jadilah kotak tuh. Dan dah lagi mau masuk. Okey. Jelas ini. Ini reka letak ataupun komposisi untuk meletakkan grafik tadi yang dipilih. Kamu sudah olah grafik, kamu sudah ada pilih grafik yang terbaik untuk kamu. Muka type-nya kamu sudah pilih, logonya sudah ada, logo syarikat tu. Kamu letak semua, dia punya barcode, dia punya harga. Kalau kamu mau tambah alamat syarikat pun boleh. Okey. Itu bergantung kepada pengujudan idea tu, di mana kamu mau tambah tu upgrade. Okey. Alamat syarikat kamu mau harganya ke berapa? Biasanya harganya dia sudah di dalam barcode, orang scan barcode sudah nampak tu harga. Okey. Jelas ini reka letak ni. Girls. Main lukis kan, Cikgu? Ya, main lukis. Ini main lukis. Perlu ada warna kah ataupun Boleh diwarna. hitam putih pun boleh. Boleh warna, tapi jangan warna pelbagai. Warna satu warna saja. Contohnya kalau kamu warna ini, boleh diwarna sebab dalam peraturannya lakaran boleh diwarna dalam peraturan. Saya ada terangkan peraturan itu dalam video saat pertama, ataupun kamu tengok balik soalan itu memang ada arahan di sana, lakaran itu boleh diwarna. Okey, tapi tidak diwarna pun tidak apa. Faham? 4 ini. Pilih terbaik. Okey, sesudah itu kamu sudah pilih terbaik. Okey, saya boleh move on lah. Nah, kita media dan bahan. Tunjukkan media dan bahan. Teknik. Ini contohnya kamu kena lukis apa bahan kamu. Media dan bahan tu. Kamu tunjuklah media dan bahan. Okey. Nah, teknik. Okey, kajian dan teknik dan bahan ini. Kamu kena tunjuk dalam satu kertas beginilah, ini satu muka. Okey, teknik apa kamu guna untuk mewarna? Basah atas basah kah? Kering atas kering kah? Okey, apa bahan? Watercolor kah? Poster color kah? Kamu kena nyatakan di sini. Faham? Ini apa? Kalau kamu mau lukis itu dia punya corak, guna pen ini. Gawat gel, warna emas kah? Faham? Ini teknik dan bahan. Dia jelaskan di sini. Okey? Menunjukkan teknik dan bahan. Okey? Seterusnya, pergi ke soalan kajian warna. Nah, ini tadi pilihan akhir ini kan kamu pilihan akhirnya ini. Okey, sekarang dia pergi kajian warna pula. Nanti saya akan pas slide ini sama kamu lah supaya kamu tahu. Nah, pilihan warna kamu kena buat catatan, ini warna apa? Ini. Dia tengok warna harmoni di sini. Nampak warna harmoni. Sini warnanya hitam berkontra dengan harmoni. Okey. Sebagai penegasan jugalah warna di sini hitam di sini. Okey, faham?
Ini pertama, kajian warna pertama. Oke, kajian warna kedua. Ini masih lagi dia mengekalkan warna harmoni di sini. Kontranya pun warna hitam. Dia tunjuklah, tapi warna harmoninya apa, merah apa, dan campurnya yang lain. Oke. Seterusnya kajian warna. Warna harmoni, dia tapi guna warna lain. Hijau. Kontranya warna apa? Warna hitam. Oke. Dan yang keempat, kajian warna. Nah, ini lain warna. Purple boleh digunakan. Kajian warna dan skema. Ada skema warnanya di sini. Oke. Di sini ada catatan. Nampak ni? Setiap kajian warna di tepi itu kamu buat catatan. Seluruh warna pada ilustrasi masih mengekat warna yang sama dengan kajian warna satu. Cuma warna latar belakang, warna latar telah guna warna ungu kemerahan. Ini menyebabkan warna keseluruhan lebih harmoni dan menunjuk pada ilustrasi pembungkusan. Jadi setiap ada catatan, ingat ini penting catatan nih. Sebab sekarang ini pendidikan seni dia bukan saja melihat kemahiran kemahiran tangan kamu, oke? Kemahiran psikomotor, dia mesti juga kemahiran apa? Kemahiran intelek juga, kemahiran berpikir itu perlu. Oke. Nah, sudah itu proses menghasilkan kerja. Proses penghasilan kerja tadi, setiap langkah awal yang kamu membuat kotak itu, melukis kotak, melakar di kotak, semua mewarna, kamu kena ambil gambar. Oke, di sinilah gambar kamu taruh. Sekurang-kurangnya ada 10 gambar lah. Kalau kamu campur dengan proses awal membuat folio, boleh juga 1, 2 beginilah. Proses membuat folio 2 begitu gambar. Tapi yang seterusnya itu proses membuat produk. Oke, macam mana kamu buat produk? Sekurang-kurangnya 10 gambar lah catatan, ada catatannya. Dan produk akhir inilah hasil terakhir yang tadi itu. Oke, kalau kamu pilih kotak, kamu tadi mooncake-nya 4 segi kan? Kotak mooncake 4 segi. Nah, inilah kotak kamu bikin nanti dengan size-nya 30 kali 30 kali 15 bentuknya. Tapi kalau kamu pilih kotak berbentuk 3 segi, kamu hasilkan produk pun 3 segi juga. Oke, jangan lain daripada apa yang kamu isu utama kamu tadi ini nah kan. Oke. Ini kamu pilih isunya kan. Ini kotaknya. Jangan pula produk hasil di sini tidak sama. Lain pula kotaknya, kotak plastik pula. Nah, tidak boleh. Dia mesti sama dengan apa yang kamu buat upgrade tadi ini. Buat yang kamu buat lukisan realistik itu ini kan tadi. Nah, inilah produk yang kamu hasilkan. Ikut ukuran. Paham? Paham? Pahamkah? Cikgu, tuh kotak kita tuh tidak boleh ada kena tampal apa-apa kan, Cikgu? Ya, kotak. Oke. Tidak boleh ditampal apa-apa di sini. Semua di sini dilukis menggunakan tangan. Oke? Tidak boleh tampal apa-apa. Tidak dibenarkan teknik collage ataupun teknik tampalan. Oke? Paham? Cikgu. Ada soalan lain? Paham. Ada soalan lain? Ini jelas sudah ini dari awal sampai akhir. Nah, saya akan tunjuk bagaimana pemarkaannya di sini. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Oke, ini kandungan portfolio kamu begini. Pertama, nanti saya akan forward dengan kamu ini supaya kamu sebagai panduan kamu. Portfolio pertama mesti ada senarai kandungan. Isi kandungan. Macam buku lah portfolio tuh. Kamu filekan, kamu bind. Oke, kertas soalan mesti ada, kena print. Oke, pertama tadi saya terangkan peta minda permasalahan kajian. Nah, ini mesti ada satu keping.
Okey, Pertaminda permasalahan kajian. Okey, kedua, yang halaman keempat, koleksi gambar berwarna. Sudah saya jelaskan tadi kan, gambar berwarna bukan hitam putih ya koleksinya. Ilustrasi seni reka grafik pembungkusan makanan tradisional dengan catatan. Mesti ada catatan. Okey. Yang kelima, muka surat kelima, kajian penambahbaikan elemen-elemen seperti warna. Ini yang kamu tambah baik. Elemen seperti warna, reka letak, ilustrasi, logo. Logo ini reka letak. Sebenarnya nak kamu buat kajiannya sebab logo tidak diubah. Logo syarikat memang sudah tetap. Aspek lain lagi. Contohnya macam barcode, alamat, alamat syarikat dan sebagainya. Okey. Dan dengan catatan. Ada catatan ya. Muka ke surat ke-6, lukisan atau catatan realistik pembungkusan makanan tradisional. Okey. Ini tadi ya. Kamu lukis balik pembungkusan makanan tradisional yang kamu pilih. Okey. Ketujuh, lakaran perkembangan idea elemen seni grafik pada pembungkusan makanan tradisional yang dipilih dengan catatan. Tadi lakaran perkembangan idea lah sudah saya jelaskan tadi kan dengan catatan. Okey. Okey, ke-8 lakaran beberapa reka letak elemen. Ini yang reka letak ni ada 4 tadi reka letakan. Berarti dalam satu keping kertas lukisan tu kamu bolehlah kalau tidak muat 4 pun kamu boleh lukis 2 di sana. Yang satu keping kertas lukisan tu kamu bagi 2. Okey, reka letak pertama, reka letak kedua. Okey, mungkin ini memerlukan 2 keping kertas lukisan. Okey? Faham? 9, lukisan reka letak elemen grafik pada hamparan pembungkusan yang dipilih makanan yang skala dengan catatan. Tadi itu hamparan ada 4 lah. Okey. Seterusnya foto alat dan media. Tadi sudah ada foto alat dan media kan? Kajian aplikasi teknik terhadap bahan yang digunakan. Kajiannya aplikasi teknik. Yang saya tunjukkan tadi, contohnya menggunakan teknik apa? Kalau catatan, basah atas basah, basah atas kering. Menggunakan media apa? Poster color ataupun media lain lagi. Teknik, pen technical kah dan sebagainya. Okey, pensel warna kan. Jadi, foto di sini ini, semua bahan yang kamu kena pakai itu mesti ada dalam foto ini. Jangan pula fotonya lain alatnya dipakai. Fotonya lain pula. Boleh, pentaksir akan tahu tuh. Okey, kajian warna dan skema warna. Ya, ada 4 kajian warna tadi itu kan. Okey. Lukisan atau gambar foto proses. Ini yang proses kerja kamu. Lukis pemulih, gambar pemulih. Tapi lukis susahlah. Senang lagi main gambar kan. Okey. Dan akhir sekali persembahan, ilustrasi persembahan sebenar, situasi sebenar. Produk yang sudah siap, mungkin sudah berada di rak, di kedai sudah dijual. Okey, nampak kotak itu sudah ada di rak, di kedai, tersusun dengan kotak-kotak lain lah. Faham? Okey, jelaskan? Jelas girls? Yes. Okey, ini ialah borang evidence yang kamu membuatkan kerja. Membuat kerja. Okey, borang evidence-nya, nama kamu, tingkatan, angka giliran, muka. Dan borang ini, proses kerja kamu ni akan ditandatangani oleh guru dan disimpan dalam file nanti. Okey, contohnya, nombor 1 ini, bila kamu mula? Sepatutnya kamu mula, sekarang ni sudah mula kan? Kamu tulislah tarik sini, nanti saya edarkan kamu ni, saya bagi dengan di WhatsApp group, kamu print sendirilah. Okey, ataupun kalau tidak ada printer, tulis dulu, tarik di buku catatan kamu, tarik kamu mula kerja ni. Dan tarik siap. Lepas tu nanti kamu minta tangan dengan cikgu dan seterusnya saja. Ini evidence yang kamu buat kerja. Jangan semua dibuat bulan 11, baru bulan 11 tanda tangan. Ini pun tulis bulan 11, bulan November. Salah sudah itu. Faham? Okey. Dia ikut sampailah ke akhir. Ini prosesnya lah. Faham? Faham. Okey, ada soalan lain lagi? Cikgu, yang file tu macam mana cikgu? Apa itu? File File boleh juga dalam di sekolah saya ada
file yang dipakai oleh tingkatan 5 tahun lalu boleh pakai balik. Contoh dia file beginilah, dia ada masuk, dia kasih masuk saja, itu pun boleh file itu. Okey, di sekolah ada calon tahun lalu memang saya sediakan, jadi folio orang tahun lalu tu boleh ambil, tapi belum ada kesempatan. Itu file tu jangan pikirkan dulu, sebab simpan dulu, kamu compile dulu, nanti sudah dapat file, sudah ada peluang untuk bersekolah, nanti senang saja, semua ada di sekolah itu file. Okey, dan memang cukup, kamu baru 50 lebih, tahun lalu 70 lebih calon, memang cukup itu file semua. Itu memang dibeli khas untuk student, dan setiap kerja itu sudah siap, lepas tu diorang hantar, lepas tu recycle baliklah, kita pakai itu file. Okey, ada soalan lain? Siapa yang ada masalah dengan bahan? Kertas lukisan sebenarnya memang sekolah sediakan, tapi sekarang ini kita ini bermasalah, belum tahu bila bersemuka. Semua kertas lukisan memang saya sudah order, memang banyak stok saya order kertas lukisan, memang cukup. Setiap orang layak mendapat kertas lukisan yang dia perlu. Okay. Watercolor pun ada, semua ada itu bahan, tapi kita tidak tahulah bila mau bersemuka. Ada soalan lain? Jadi cikgu kalau guna kertas lukisan sendiri, Boleh juga kertas lukisan sendiri, tidak salah. Boleh, tidak masalah. Kamu boleh beli kertas lukisan sendiri di kedai saiz biasa yang selalu kita pakai di sekolah itulah. Tapi janganlah beli terlampau nipis ya. At least 185 ketebalan ya, GSM ataupun 200. Okey. Kalau terlampau nipis dia oke cikgu. ya mudah kuyak. Boleh juga, bukan juga mahal tuh. Oke, ada soalan lain? Yang lain ada sudah mula kan? Macam beberapa orang sudah tunjuk dengan saya. Si Ori ada, orang si Zulfiza sudah ada. Dia punya peta minda. Okey, apa yang perlu ditulis. Nah, saya ada buat komen, saya ada perbaiki. Okey, begitulah kamu belajar. Kamu kena sentiasa menghubungi guru kamu. Okey, saya buat begini peta minda saya cikgu. Okey kan ni? Di mana perlu saya baiki? Begitu. Ini proses bimbingan ini sentiasa berlaku. Kamu jangan segan-segan menghubungi guru. Jangan last minute buat kerja. Bila last minute memang bahaya. Okey. Buat kerja sekarang, kamu buat dulu catatan di kertas kalau tidak ada kertas lukisan. Contohnya proses awal itu, peta minda, isu dan masalah. Senang saja kamu buat catatan di kertas, buat peta mindanya. Nanti kamu transfer saja di kertas lukisan, bukan susah. Lepas tu, kamu sudah cari kotak. Dalam kotak-kotak yang kamu review, kamu mau jadikan isu ataupun mencari mau upgrade tu kotak. Okay, banyak makanan tradisional di Malaysia ni. Okay. Ada soalan lain? Sama sekali di Sabah pun banyak makanan tradisional. Pembungkusannya apa? Makmur, apa lagi? Tapi kamu pilihlah yang cantik, dia boleh kamu olah bahan grafiknya, dapat idea untuk membuat bahan grafik. Ada soalan lain, girls? Ada? Tiada soalan? Tiada? Okey. Iris, tiada sudah? Semua faham? Ke suara dulu. Oke, sudah cikgu. Yang lain kok? Paham. Faham? Okey, kalau kamu sudah paham semua dan tidak soalan, kita boleh berhenti di sinilah. Dan kalau ada apa-apa lagi kemuskilan, bolehlah berhubung dengan saya dan ataupun Cikgu Dunstan. Okey, kamu feel free to contact us. Okey.
Don't be shy and don't just keep quiet. Okay, kamu kena bersemangat. We don't know yet bila kita mau bersemuka. We do not know yet. Okay, hopefully September kita boleh bersemuka. Tapi kamu ni belum boleh kena vaksin. Nah itu masalahnya. Kalau sudah mungkin boleh. Tapi sekarang proses pemvaksinan budak tingkatan 6 macam ada sudah yang boleh ada appointment sudah. Okay, so itu saja. See you guys. See you girls. Guys, like girls. And take care. And stay safe. Okay, bye-bye. Bye. Bye, Cikgu. Thank you, Cikgu. Okay. Thank you, Cikgu. Thank you.